Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bincang dan nak menjawab komen-komen di social media, di media sosial, di mana mereka kritik Najib Tun Razak, mereka kutuk Najib Tun Razak dan mereka tuduh Najib Tun Razak ni minta layanan istimewa, special treatment. Diorang ni bercakap tanpa membuat kajian terlebih dahulu dan mereka beri pandangan berdasar kepada mereka ni benci UMNO, benci kerajaan ataupun benci Najib Tun Razak. Dan mereka tuduh Najib ni meminta layanan istimewa. Sebelum kita komen ataupun debate isu ini, terlebih dahulu saya rasa perlulah kita baca The United Nations Universal Declaration of Human Rights tahun 48, The Universal Islamic Declaration of Human Rights tahun 81. Dia ada dua. Dia ada United Nations Universal Declaration of Human Rights dan Universal Islamic Declaration of Human Rights tahun 48 dan tahun 81. Dan dokumen yang ketiga perlu kita baca ialah The Rights of Prisoners. Peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia tentang layanan kepada banduan prisoners ataupun the rights of prisoners. Isu kesihatan dan keselamatan bukan layanan istimewa, dia hak. Declared by the United Nations, declared by the Islamic Universal Declaration tahun 81 yang ditandatangani di Cairo, dan juga the rights of prisoners yang telah dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia lama sebelum merdeka, masa zaman British lagi dulu yang sebenarnya. It's not a new thing. Jadi apabila kita ni dipenjara, apabila kita ni menjadi banduan, maka kesihatan dan keselamatan kita tanggungjawab kerajaan. Kerajaan menahan kita, maka kerajaan bertanggungjawab menjaga kesihatan dan keselamatan. Dan sekira seseorang banduan tu menghadapi ancaman atau bahaya ataupun tidak sihat, maka menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menentukan yang kita mendapat rawatan yang rapi dan rawatan yang lengkap dan rawatan yang sesuai dengan kesakitan kita. Bukan atas status kita, tapi kalau gangster, pencuri kereta, pengedar dada, sama. Everybody. Tak kisah whether kita bekas Perdana Menteri ke, bekas pencuri kereta ataupun bekas perogol, kita ada hak dan keselamatan dan kesihatan kita perlu dijaga dan menjadi tanggungjawab kerajaan. Jadi apa yang Najib ataupun keluarga Najib nak ni bukan layanan istimewa. Dia orang minta their rights, hak dia. Sebagai termaktub di dalam either the United Nations Declaration of Human Rights ataupun the Cairo Islamic Declaration of Human Rights ataupun di dalam peraturan The Rights of Prisoners yang dikeluarkan zaman British sebelum Malaysia mendapat merdeka lagi. It's all that. So, apa Najib minta ni ada ke berlebihan? Beyond his right? No. Kalau dia sakit jantung, dia perlu dihantar ke IJN. Kalau dia apa-apa saja, saya masa di misalnya Kemunting dulu, saya sakit teruk, saya tak boleh berjalan. Keluarga saya jumpa saya terkejut, dia tengok saya dah tak boleh berjalan. Saya berjalan pun seksa, sakit sangat-sangat, macam orang baru bersunat. Kalau orang Melayu dia tahulah orang baru bersunat ni macam mana dia jalan. Dan saya dibawa ke hospital. Doktor tu kata dia nak masuk saya ke dalam ward. I can put you in the ward. Dia kata berapa lama, however long. Saya kata tak apa.
just see what's wrong with me, and then saya balik ke Kemunting. Saya tak mau tidur dekat hospital. Sebab tidur dekat hospital pun leceh, kena ada guard seorang, saya kena digari ke katil, not comfortable to sleep. Dan sampai hari ni, sudah 14 tahun, saya masih sakit. And I'm undergoing treatment. Dah berapa ribu saya habis tau. Saya pergi ke Thailand, saya buat acupuncture, saya pergi ke Cairo setiap minggu. And it's not cheap. Sekali pergi RM200 saya kena belanja. And it's costing me a lot of money. Dan benda ni tidak cover di bawah NHS. Kalau saya sakit jantung ke, saya cancer ke, it can come under NHS. Tapi ini saya kena bayar sendiri. Jadi kos rawatan saya is very expensive. Dan ini akibat 14 tahun dulu masa saya ditahan di Kemunting and my health suffered. And until today, I have a serious neck and spine problem. Dan Lokman Adam ada komen dalam video dia. Lokman Adam kata Raja Petra tu dah tua. Dah nak mati dah. Jalan pun tak betul. Yes, true. Saya jalan pun tak betul. Lokman pun ada sebut. Tapi dia sebut dalam dalam nada penghinaan lah. Raja Petra tu dah tua, nak mati dah. Jalan pun tak betul. Yes, tapi is the result of my spinal and my neck injury, which I suffered masa saya di Kemunting. Oleh kerana saya tidak diberi rawatan. Cuma dia nak suruh saya tidur dekat hospital, gari tangan saya ke katil, nak buat apa? Lebih baik saya balik ke Kemunting. Kurang-kurang saya boleh berjalan, exercise my back and my neck. So this is no laughing matter lah. Isu ni serious. Kalau sekiranya seseorang banduan tu sakit, perlu diberi rawatan. Dan jangan lupa, Anwar Ibrahim, dia duduk dalam jail dari tahun 98 hingga tahun 2004. 98 until 2004. 6 tahun. Dan kali kedua tu dia masuk lagi 3 tahun. So dia duduk first round tu 6 tahun. Dia tidak hantar di Kajang. Dia duduk di Sungai Buloh. Sebab Sungai Buloh ni hospital dia baru sikit lah. And advance sikit. Dan dia tidak disuruh tidur di dalam blok. Bersama banduan-banduan lain, dia tidur di dalam hospital. So sepanjang 6 tahun tu dia tidur dekat hospital di dalam penjara Sungai Buloh. Dan dia ada dia punya tempat khas, dia tak campur dengan orang lain. And dia ada 4 orang gaji ataupun servant, 4 budak. Dan dia pilih sendiri budak tu. He choose his own boys. And budak-budak ni banyak budak-budak yang Indonesia lah. Kes dadah, mostly kes dadah. So, dia ada 4 orang untuk tolong buat air untuk dia, apa yang dia nak. So, Anwar hidup dengan 4 servant, 4 orang gaji duduk dalam situ. Dan Anwar ada handphone. Dia boleh panggil orang ni, panggil orang tu. Jadi Anwar ni tidur dekat hospital Sungai Buloh. Tapi dia kelakuan dia macam orang tidak di dalam penjara. Masa dia nak pergi perkahwinan, dia dapat cuti, dia boleh pergi anak dia kahwin, dia boleh. Jadi Anwar ni is given freedom. Jadi kalau orang yang pada tahun 70-an dulu mungkin dia ingatlah masa kes tahun 80-an semasa Mahathir jadi Perdana Menteri, kes Abdullah Ang dekat penjara Kajang. Dia pagi, dia keluar, dia pergi pejabat. Dia boleh buat kerja, dia boleh meeting lah, ini, itu. Malam dia balik tidur di penjara Kajang. So, dia tidur saja di penjara Kajang. Tapi pagi 9 to 5, orang semua pergi kerja, dia pun pergi kerja. Dia pergi ke pejabat, dia buat bisnes, dia ini, itu. Dan dia kawan baik Mahathir, Abdullah Ang tu. So, dia bebas. And then, of course, adalah seorang guard kena ikut dia. Tapi dia tak digari. He's not handcuffed. Dan dia boleh dengan Pajero dia, dengan ada driver, dengan guard, bodyguard seorang. Dia boleh bebas. Pusing Kuala Lumpur, buat kerja dia macam biasa. So this has been going on. Tapi isu dia orang bangkit isu ni kononnya macam Najib ni nak minta layanan istimewa. No. Just give Najib his rights. His rights according to the UN
Declaration of Human Rights, the Cairo Islamic Declaration of Human Rights, and the rules of the prisoners. The rules and rights of prisoners. Itu saja. Ikut peraturan, ikut undang-undang, ikut convention. Convention UN, Convention Cairo. Just follow the convention. Tak payah melebih lebih dari itu. So, mungkinlah yang ramai ni benci Najib, suka dengan Najib di dalam penjara, suka dengan Najib sakit. Tetapi, ialah Buddhis, Hindu, Muslim, Christian, semua sama. All religions have the same concept, which is humanity. In fact, banyak religion tu, bunuh binatang pun just for fun dianggap satu yang tindakan yang berdosa. Kalau kita sembelih binatang untuk makan, okey. Kalau kita bunuh binatang just for the fun, is considered also wrong. Ini binatang. Kita cerita ni human being, manusia. So, sebelum kita nak kutuk Najib, ataupun nak hina Najib, saya ingat, let us understand first what are the rights of prisoners, the rights of a human being, according to international convention, according to Malaysia's rules and rights of prisoners also. And bagi saya, sekira Najib dilihat sebagai dizalimi, Najib dilihat sebagai dinafi hak, denied his rights, this will translate to sympathy. Bermaknanya orang kampung, makcik pakcik, kalau dia dengar ni, kata Najib ni tak diberi hak dia. Najib sakit pun kerajaan tak mau layan, tak mau bagi dia rawatan. Makcik pakcik ni akan rasa kesian. So, populariti Najib akan meningkat. Orang akan simpati, akan kesian Najib, kata kesian Najib, buat sampai macam tu. Arwah Tun Razak bapa dia jasa ke Malaysia ni banyak mana. Najib sendiri masa dia Perdana Menteri, jasa dia kepada orang Melayu, kepada rakyat Malaysia banyak mana. Sekarang ni layan dia macam binatang pun tak dilayan macam tu. It's bad for the government. Misalnya Ismail Sabri Yaakob akan terima kutukan dari orang Melayu kerana orang Melayu ni melihat yang Ismail Sabri Yaakob ni tidak ada peri kemanusiaan, has got no humanity, dan tak mau bagi Najib hak untuk mendapat rawatan ataupun hak untuk pergi ke hospital dan sebagainya. It's gonna be macam Anwar dulu, mata lebam. Banyak orang kesian Anwar kerana Anwar kena pukul. Dia orang undi untuk Anwar kerana dia kesian. Bukan sangat dia rasa PKR ni satu parti yang progresif. Ramai orang UMNO yang menyokong PKR semata-mata kerana Anwar dilihat sebagai mangsa kezaliman. So don't turn Najib into a martyr. Jangan buat Najib ni dilihat sebagai mangsa kezaliman. Sebab itu akan menjadi counterproduktif kepada Perdana Menteri dan kepada UMNO. Dan ramai termasuk orang UMNO sendiri akan protes dan tidak akan sokong Perdana Menteri oleh kerana propaganda ni mengatakan yang Perdana Menteri ni menzalimi Najib. Itu yang saya nak cakap lah tentang isu tu. It is better not to turn Najib into a martyr, make him look like a hero and a victim of injustice. Assalamualaikum, salam sejahtera.